Datuk Mufti, kita akan berbicara tentang wahyu. InsyaAllah Datuk Mufti akan perjelaskan secara terperinci definisi. Mohon Datuk Mufti perjelaskan secara terperinci konsep dan juga definisi wahyu. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya di Malaysia kalau ada non-Muslim dia sebut pula salam sejahtera. Tapi saya selalu bagi tahu teman-teman non-Muslim, Assalamualaikum tu maksudnya memang salam sejahtera, merangkumi Muslim dan non-Muslim di dalam majlis yang seperti ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dikasihi pengerusi, Ustaz Azman ni dulu saya belajar di Jordan, dia jumpa dengan saya. Kami dah berkawan. Masa saya kenduri kahwin saya, dia basuh pinggan. 3 hari sebelum dan 3 hari selepas. Kira kawan lah. Yang saya kasihi Tuan Imran bin Mahdi selaku pengarah. Yang saya kasihi juga Puan Anisah binti Arsyad, Dr. Amani Dahlan, yang dihormati timbalan saya Al-Fadhil Dr. Tajuk Urus bin Abdul Halim, semua kepimpinan institut ini, Jabatan Mufti, hadirin dan hadirat sekalian. Kepada saudara-saudara non-Muslim, don't worry. Negeri ni we are very open. Kita sangat terbuka. Saya bukan saja ada dialog dengan Muslim, saya juga ada dialog dengan non-Muslim ziarah ni. Kali yang lepas baru ni kita buat di Kuil. Dan kita akan ada siri dialog dengan di gereja juga. Dan di kuil-kuil yang lain. Kita akan ada panel saya dan juga sama ada padri ataupun sama ada tokoh agama yang lain. So saya akan memastikan bahasa insya-Allah yang saya gunakan itu ialah dapat dipahami semua kalau boleh. Dan nanti kalau ada ruang sisi soal jawab, boleh juga adik-adik kita yang non-Muslim ni juga untuk bertanya. Okey. Tadi Tuan Imran kata dia duduk. Hari itu dulu dia kata dia heran pasal apa panggil Mazhar. Nama saya Muhammad Asri. Dia kata dia tahulah akhirnya. Saya kata memang saya pernah berjalan, orang tanya saya nama apa. Saya kata nama Muhammad Asri. Dia kata muka macam Dr. Mazhar. Dia kata. Jadi saya kata tapi saya Muhammad Asri. Saya kata minta maaf, dia kata. Okey. Kita cakap tentang revelation. Kita bercakap tentang wahyu. Wahyu ni apa? Wahyu ni untuk yang Muslim dan yang non-Muslim, mungkin sebahagian non-Muslim baru mendengar ataupun sebahagian mendengar. Asal perkataan wahyu ni maksudnya dalam bahasa Arab dia panggil i'lamu sirri. Pengkhabaran atau i'lamul khafi. Pengkhabaran secara orang lain tak tahu, diam. Secara senyap. Wahyu lah dari segi bahasa. Siapa wahyu kat hang ni? Betul dari segi bahasa maksud siapa yang bagi khabar senyap-senyap kepada kau, kan? Wa awhayna ila ummi Musa an irdi'i, dan kami wahyukan kepada ibu Musa supaya dia menyusukan Musa. Kami wahyukan, Allah wahyukan kepada ibu Nabi Musa. Ibu Nabi Musa tu dia tidak nabi, tapi Allah guna perkataan wahyu. Pasal maksud khabar tu, kan? Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah supaya mengambil bukit sebagai rumah
dan pokok dan apa dan tempat-tempat tinggal manusia sebagai tempat untuk buat rumah. Wa auha rabbuka ila an-nahl. Tuhan kamu telah mewahyukan kepada lebah. Maksud Tuhan telah ilhamkan kepada lebah. Itu dari segi bahasa. Ni bahasa Arab demikian. Kepada yang non muslim, dia dalam intellectual discourse dalam Islam ni, dia akan pergi kepada, dia akan tengok wording tu maksud apa from the language perspective, dari segi bahasa apa maksudnya. Kemudian baru dia akan pergi kepada agama kata apa. Kerana bahasa kadang-kadang tak sama dengan istilah. Kedai kopi, maksudnya kedai tu jual kopi. Tapi kalau kita sebut kedai kopi dalam bahasa kita, maksud kedai minum lah. Kedai pipi, kopi kawan, kopi habis bang, kedai kopi apa? Tak, kedai kopi tu maksud kedai minum lah. Bahasa tu, dia bahasa. Maksudnya khabar. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinul insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrafal qawli ghurura, Quran kata. Demikian kami jadikan setiap nabi itu musuh daripada syaitan, jin dan manusia yang mewahyukan antara satu sama lain. Wahyu tu bukan wahyu tu. Wahyu tu maksud apa? Membisikkan, memberikan khabar rahsia. Tu perkataan wahyu daripada language. Tapi wahyu yang kita nak bicarakan ini ialah wahyu yang mana Allah, pengkhabaran Allah, pemberitahuan Allah kepada para rasul. Yang ni yang kita nak cerita. Dia lebih khusus kepada para rasul. Melalui wahyu itu diturunkan kitab, suhuf dan seumpamanya. Dalam konteks yang lebih khusus, kita nak membicarakan tentang wahyu yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Apa konsep dia? Konsep dia macam ni. Allah telah menciptakan manusia. Daripada perspektif agama, Islam tak terima manusia daripada teori Darwin evolution theory ini yang menyatakan manusia daripada monyet kemudian berkembang akhirnya jadi manusia macam this kind of evolution theory we refused. We never accept it. Kita tak terima teori ini. Kenapa kita tak terima? Kerana kita mendahulukan wahyu. Wahyu kata kita daripada Adam. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Tuhan telah, Nabi Adam setelah dia buat salah, dia menerima kalimat daripada Tuhan dia, iaitu kalimat taubat. Rabbana zalamna anfusana. Kemudian Tuhan mengampunkannya. Dan kemudian Tuhan kata apa? Qul nahbitu minha jami'a. Kamu semua turun di atas muka bumi. Kita duduk di atas muka bumi. Kita daripada Adam and Eve. Kita daripada Adam. Kemudian Allah kata apa? Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesiapa yang datang daripada aku petunjuk, sesiapa yang mengikut petunjuk, maka dia tidak akan takut dan tidak akan berduka cita. Maksudnya Allah hantar Adam, bukan saja tinggalkan Adam di dunia, Allah juga hantar bersama Adam ini petunjuk, guidance. Allah hantar petunjuk, bimbingan macam mana untuk hidup sebagai hamba Allah, mengabdikan diri pada Allah. Allah tak kata kamu buatlah pandai-pandai kamu Adam, macam mana kamu rasa nak sembah aku, kamu sembah. No. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Allah telah hantar petunjuk. Dan Allah bagi tahu walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang yang engkar dan kufur dengan ayat kami,
Mereka itu ashabun nar hum fiha khalidun, mereka penghuni neraka dan mereka kekal lamanya. Untuk membolehkan manusia mengikut petunjuk Tuhan. Allah tak kata setiap orang fikir sendiri macam mana kamu nak semayang, nak puasa, nak bergaul antara manusia. Tak. Allah hantar into every nation a messenger. Bagi setiap bangsa Allah hantarkan rasul. Dalam surah An-Nahl Allah sebut, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dan indeed, benar-benar kami telah hantar bagi setiap into every nation a messenger. Bagi setiap bangsa kami hantar rasul. Saying, apa rasul tu kata? An ya'budullah, worship Allah, abdikan diri kepada Allah. Wajtanibut taghut, avoid taghut, elakkan taghut, yakni setiap yang melampaui batas. Faminhum man hadallah, di kalangan manusia ada yang mengabdi, yang mendapat petunjuk, Allah berikan petunjuk sebab dia follow the guidance, dia ikut petunjuk. Wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah, di kalangan mereka yang memang terbukti sesat. Fasiru fil ard, kamu berjalanlah di atas muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, dan kamu lihatlah kesudahan orang-orang yang mendustakan Tuhan. Maksudnya guidance, wahyu di sini ialah guidance yang bukan Ustaz Azman mimpi, saya buat sendiri, saya fikir. Ini adalah guidance yang diberi secara official, secara rasmi, melalui rasul yang dihantar oleh Allah, yang ditabalkan oleh Allah, yang Allah jadikan ini rasulnya. Messengers, not only a messenger, messengers throughout the history. Rasul bagi sepanjang sejarah manusia. Banyak, daripada Adam, Nuh, Ibrahim, sehinggalah Musa, Isa, Moses, Jesus dan semuanya, sehingga the last messenger, sehingga nabi dan rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua terikat dengan wahyu ini. Tidak boleh untuk kita beragama dengan akal kita sendiri, tetapi agama kita hendaklah merujuk kepada wahyu. Dalam konteks Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merujuk kepada Al-Quran dan merujuk kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi jawapan yang pertama. Terima kasih.